Sebahagian mengatakan 10 terawal Zulhijjah ni lebih afdal daripada 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan itu dia dimuliakan kerana malam-malamnya, 10 malam terakhir. Tetapi 10 awal Zulhijjah ini dia dimuliakan muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Pada saat ini kita sedang berada pada saat yang sangat barakah, pada saat yang sangat mulia, yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakah ni ada pada tempat, contohnya di Mekah, di Madinah, di Palestin. Itu keberkatan yang Allah turunkan pada tempat. Barakah juga ada pada manusia-manusia tertentu. Keberkatan yang ada pada Nabi, pada alim ulama, kepada wali-wali Allah, Masya Allah. Keberkatan juga ada pada waktu. Seumpama seperti waktu yang kita sedang lalui saat ini, iaitu 10 awal Zulhijjah, di antara waktu yang penuh keberkatan. Subhanallah, bahkan sebagian ulama menyatakan 10 awal Zulhijjah ini lebih baik daripada 10 terakhir Ramadan. Subhanallah, sebagian ulama pula menyatakan 10 terawal Zulhijjah ini menyamai, hampir sama ataupun menyamai 10 terakhir Ramadan dari sudut keberkatan waktu, afdalnya kita melakukan amal soleh, ibadah dan sebagainya. InsyaAllah malam ini kita akan mengupas berkenaan dengan kemuliaan, keistimewaan dan fadilat Zulhijjah. Kemuliaan, keistimewaan dan fadilat Zulhijjah. Jadi malam ini adalah malam pertama, malam 1 Zulhijjah. Start waktu maghrib tadi, Masya Allah, kita telah masuk saat-saat yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Jadi kita dah sebut tadi, keberkatan ada pada tempat. Keberkatan juga ada pada manusia-manusia tertentu. Dan keberkatan juga ada pada waktu, saat, ketika, masa. Masya Allah. Jadi yang pertamanya, muslimin muslimat, marilah kita menuliskan kalimah Alhamdulillah, ataupun yang dianjurkan sebanyaknya kita menyebut dalam 10 awal Zulhijjah ini, tasbih iaitu Subhanallah, tahmid Alhamdulillah, tahlil La ilaha illallah, dan takbir iaitu Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, sama-sama tuliskan kalimah tersebut. Dan saya ingin mengajak terutamanya sahabat di FB dan juga di TikTok untuk berkongsi, share perkongsian. Dan saya tahu pada waktu yang sama memang ramai sangat para ustaz dan ustazah buat perkongsian kuliah dan ceramah ni. Kita faham sebab saat ini adalah waktu yang perdana lah. Kebanyakan asatizah, para alim ulama, orang soleh membuat perkongsian untuk memberikan ilmu dan juga kesedaran. Sebab tanpa ilmu kita tidak tahu betapa bernilainya 10 awal Zulhijjah ini. Baiklah muslimin muslimat, Nabi SAW bersabda, khairud du'a du'a'u yaumi arafah. Khairud du'a du'a'u yaumi arafah, yang bermaksud sebaik-baik doa. Nabi SAW bersabda, sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah. Okey, subhanallah. Memanglah kebanyakan daripada kita akan bincang nanti nak ikut waktu di Mekah ataupun nak ikut waktu di Malaysia. Itulah dia kan. Setiap tahun kita akan bincang. Subhanallah, setiap tahun ni kita akan bincang ni tentang ni. Sebab ada yang mengatakan, ada yang ikut waktu di Mekah. Contohnya bila start wukuf selepas Zuhur tu sampai subuh, jadi dia ikut timing tu. Sebab disebut waktu yang afdal, sebab baik doa adalah hari Arafah. Jadi
memahami daripada hadis tersebut, ia mesti bertepatan dengan waktu wukuf. Tetapi muslimin-muslimat, Masya Allah, Allahu Akbar, kita pula bila sebut hari Arafah, waktu kita jadi berbeza dengan Mekah. Jadi macam mana ni nak ikut waktu wukuf di Arafah di Mekah ataupun ikut waktu Arafah kita, iaitu jatuh pada Zuhur 9 Zulhijjah berakhir kepada subuh. Tentang perkara ini pendetilan kita akan jelaskan insya-Allah di hujung nanti. Okey, biasalah kita buat elang kan. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, masya-Allah. Nabi SAW bersabda, masya-Allah, "Ma min yaumin akthara min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan minan nari min yaumi Arafah. Wa innahu la yadnu summa yubahi bihimul malaika fayaqulu ma arada haula." Allahu Akbar, subhanallah. Nabi SAW bersabda, mari kita perhatikan, ni penting hadis ni. Muslimin, ada hari yang paling banyak Allah membebaskan hamba-hambanya daripada neraka dibandingkan pada hari Arafah. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab itulah bagi orang yang menunaikan haji, mereka berwukuf pada hari Arafah. Bagi kita pula pada 9 Zulhijjah itu sangat dituntut untuk kita berpuasa. Sebab mereka yang sedang berwukuf di Arafah, mereka dalam situasi yang sangat mustajab doa dengan ibadah wukuf mereka di Arafah. Bagaimana pula kita yang berada di Malaysia? Jadi sebab itu sangat dituntut untuk kita berpuasa pada hari Arafah, iaitu 9 Zulhijjah. Ingat ya, kalaupun kita ni tak sanggup untuk berpuasa setiap hari, 1 Zulhijjah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kita tak sanggup. Kita jenis yang tak kuat berpuasa sunat ni. Kalau zikir banyak, kita kuat. Kalau baca Quran banyak, kita kuat. Sedekah, kita kuat. Tapi bukan semua orang kuat untuk berpuasa. Setengah orang dia sakit. Setengah orang bila puasa dia memang lemau, dia lembek, dia tak nak buat kerja, dia ada gastrik. Jadi kalau tak dapat 1 Zulhijjah sampai 8, sekurang-kurangnya kuatkan diri untuk ambil 9 Zulhijjah. Sebab ia jatuh pada hari wukuf di Arafah, dan saat kita sedang berpuasa, itu adalah waktu bertambah lagi mustajab doa. Dan saya sarankan kepada diri saya dan tuan-puan sekalian, sebagaimana disarankan oleh guru-guru saya juga, kita perlu ada satu buku doa sekurang-kurangnya. Belilah buku-buku doa, buku himpunan-himpunan doa. Muslimin muslimat ada banyak di pasaran, beli online. Saya tak ada saranan buku mana, cari je di online. Cari je buku-buku himpunan doa daripada Nabi ke, ataupun baca maksurat tu ke. Bila sampai waktu saat mustajab doa, iaitu hari wukuf di Arafah tu, paling utama yang kita kena minta adalah pembebasan daripada api neraka Allah. Sebab berdasarkan hadis Nabi ini, tidak ada hari yang paling banyak Allah membebaskan hambanya daripada neraka dibandingkan pada hari Arafah. Sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada mereka dan Allah berbangga dengan mereka, hamba-hambanya di sisi para malaikat. Lalu Allah berfirman, apakah yang mereka inginkan? Seolahnya apa sahaja yang hamba inginkan, sampai Allah tanya, apakah yang mereka inginkan? Allah ingin menunaikan segala permintaan kita. Jadi, kalau siapa yang tak mampu nak beli buku himpunan doa, kenapa saya sarankan buku himpunan doa ni? Dia macam ni, muslimin muslimat. Kita boleh buat doa sendiri. Ya Allah, ya, lama-lama tak ada idea. Faham tak? Nak doa banyak berjam-jam ni tak ada idea. Tapi bila kita ada buku himpunan doa-doa daripada dalil Quran ke, daripada hadis Nabi ke, ataupun himpunan doa yang disusun oleh ulama ke, kita boleh baca sampai habis, baca lagi. Tapi dengan syarat, belilah buku doa yang ada terjemahan. Baca bahasa Arab, kalau kita boleh baca bahasa Arab. Kalau tak, terus baca bahasa Melayu. Kalau mampu baca bahasa Arab, baca bahasa Arab, baca terjemahan. Dan perlu ada buku catatan doa. Itu saya sebut yang pertama buku doa. Yang kedua buku catatan doa. Ini saya juga buat. Kita wajib ada buku khas catatan doa, yang mana kita tuliskan doa. Kan, pertama doa untuk ibu ayah contohnya. Kedua doa untuk suami kita. Suami pula untuk isteri. Doa untuk anak-anak. Tulis semua nama anak-anak.
Masya Allah, Allahu Akbar. Saya teringat muslimin-muslimat, ada kisah seorang anak kepada salah seorang artis. Kalau saya sebut nama artis ni semua kenal lah. Dan anaknya salah seorangnya belajar di tahfiz. Dan saya belajar daripada anak artis ini. Subhanallah. Saya tak payah sebutlah nama artis tu ya. Tapi saya bila baca kisah dan si artis ni share apa yang anak lelaki yang masih bersekolah menengah buat. Dia ada buku doa dan dia tulis lengkap dalam buku doa itu senarai nama orang-orang yang dia doakan selepas solat. Contohnya, nama penuh ibu, nama penuh ayah dengan bin, nama penuh atuk dengan bin, nenek dengan bin, nama penuh mak saudara, sampai mak saudara tu berapa ramai semua dia tulis, nama penuh bapa saudara dengan bin dengan binti, nama penuh sepupu, nama penuh sekian-sekian. Maksudnya setiap kali dia doa dia sangat panjang. Ya Allah, kumpulkanlah. Dia pun baca. Ya Allah, ampunilah. Subhanallah, Allahu Akbar. Bila ditanya kenapa tak umum saja kan, ya Allah, kumpulkanlah seluruh keluargaku. Katanya kerana bila dia baca setiap nama tu, maka dia akan rasa lebih dekat. Lebih terasa. Jadi doa dia lama lah, muslimin-muslimat. Dan saya nak share juga kisah baru ni kami pergi ziarah kan ke Datuk Temenggung Sibu Sarawak. Datuk Temenggung Sibu Sarawak. Masya Allah. Datuk Temenggung Sibu Sarawak ini adalah salah seorang yang bertanggungjawab. Umurnya dah 70 lebih kan. 70 lebih. Antara individu yang bertanggungjawab menyuburkan dan melebarkan sayap dakwah Islam di Sibu Sarawak. Beliau ada banyak cerita sejarah-sejarah. Sebab itu beliau ni sempat dengan zaman-zaman yang mana tidak ada Islam lagi sampai, sehinggalah sedikit demi sedikit penyumbang besar perkembangan Islam di Sarawak. Bila sampai ke rumah, beliau ada tunjuk senarai panjang depan dan belakang, nama beliau ke atas sampai nenek moyang yang panjang sangat, yang panjang. Kertas besar panjang. Pasti dikata antara amalan, subhanallah, kami sekeluarga akan menyebut nama semua nenek moyang ini untuk disedekahkan Al-Fatihah dan dibacakan sikit dan didoakan. Saya kata, ya Allah, bagusnya. Dia kata nanti bila saya meninggal dunia, nama saya sekarang. Maksudnya ini sampai sekarang nama tu terhenti pada ayah dia, pada mak ataupun pada ayah. Kata nanti bila saya meninggal, nama saya di bawah ni. Jadi insya-Allah bila ada cucu cicit saya besok, walaupun tak sempat jumpa saya, tapi amalan ini menjadi amalan yang diperturunkan. Jadi nanti ada cucu cicit yang tetap akan sebut dan doakan saya. Jadi saya kata, jadi senarai ni akan semakin panjang. Ya, setiap kali ada yang meninggal akan dimasukkan dalam senarai nama tu. Saya cuma share saja, muslimin muslimat. Sebab siapa-siapa yang pergi haji, memang mereka ada buku doa. Sebab bila hari wukuf Arafah, kita nak doa banyak-banyak. Tebal ni pun tak apa, buku doa yang kita tulis ataupun buku-buku himpunan doa. Sebab waktunya panjang, start daripada Zuhur sampai subuh. Faham ya? Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah. Allahu Akbar. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wal fajr walayalin ash, iaitu dalam surah Al-Fajr. Ini surah Al-Fajr ayat 1 hingga 2. Wal fajr, demi waktu fajar. Walayalin ash, demi malam yang 10. Imam At-Tabari menyebutkan di tafsirnya bahawa para ahli takwil, ahli tafsir secara ijma' mengatakan malam yang 10 merujuk kepada 10 malam Zulhijjah. Surah Al-Fajr ayat 1 hingga 2, Allah bersumpah, wal fajr, demi waktu fajar, walayalin ash, dan demi 10 malam. Jadi ijma' ulama tafsir mengatakan 10 malam ini merujuk kepada 10 malam Zulhijjah. Subhanallah. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sampai bersumpah demi 10 malam Zulhijjah ini? Masya Allah, Allahu Akbar.
kerana 10 hari pertama bulan Zulhijjah termasuk hari yang mempunyai kemuliaan dan pengaduan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna li rabbikum fi ayami dahrikum nafahatun fata'arradu lahu la'allahu an yusibakum nafhah minha fala tashqawna ba'daha abada." Sesungguhnya Tuhanmu memiliki anugerah-anugerah berharga dalam hari-harimu setahun, maka carilah ia kerana boleh jadi jika seseorang daripada kamu mendapatnya, maka kamu tidak akan ditimpa penderitaan selama-lamanya. Subhanallah, Allahu akbar. Ini kita akan masuk kaifiat ataupun kaedah untuk kita memuliakan 10 hari terawal Zulhijjah. Daripada Sayyidina Ibnu Umar, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayami a'zamu indallahi wala ahabbu ilaihi al-amalu fihinna min ayami 'ashri Dzulhijjah." Aw qala hadhihi al-ayyam fa'akthiru fihinna min at-tasbih wat-takbir wat-tahmid wat-tahlil. Masya-Allah. Nabi SAW bersabda, tidak ada hari-hari yang lebih agung dan lebih disukai oleh Allah untuk beramal soleh padanya melebihi 10 hari Zulhijjah. Atau baginda mengatakan hari-hari ini, maka banyakkanlah mengucap tasbih, takbir, tahmid dan tahlil padanya. Jadi, muslimin muslimat, kaifiat ataupun apakah amalan ataupun zikir yang dituntut sepanjang 10 terawal Zulhijjah ini, 10 awal Zulhijjah ini, memperbanyakkan tasbih iaitu subhanallah, memperbanyakkan tahmid iaitu alhamdulillah, memperbanyakkan takbir iaitu Allahu akbar, dan memperbanyakkan tahlil iaitu la ilaha illallah. Dan hadis amalan ini dimulakan dulu dengan Nabi SAW bersabda, tidak ada amalan yang lebih Allah sukai dan lebih Allah cintai. Subhanallah, yang tidak ada yang lebih agung, yang lebih disukai Allah untuk beramal soleh padanya melebihi 10 hari Zulhijjah. Dan baginda bersabda mengatakan hari-hari ini, maka banyakkanlah mengucap tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, Allahu akbar. Jadi kita dah boleh catat beberapa perkara amalan yang dituntut bila dalam tempoh 10 hari ini yang kita sebut di awal tadi secara tak langsung, iaitu berpuasa, kemudian amalan berdoa, kemudian amalan untuk berbanyakkan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Muslimin muslimat, berkenaan dengan doa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tapi saya lupa dalam surah mana, tapi saya ingat terjemahannya sebab baru baca semalam. Subhanallah, Allah berfirman, Allah perintahkan kan, wahai manusia, berdoalah kepadaku. Allah berfirman, berdoalah kepadaku wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, berdoalah kepadaku, nescaya aku pasti makbulkan. Sesungguhnya orang yang menyombong, Allah berfirman, sesungguhnya orang yang sombong adalah orang yang tidak berdoa. Itu ciri-ciri orang yang sombong, iaitu orang yang tidak berdoa meminta kepada Allah. Dan Allah berfirman, Allah sebut lagi, mereka itu akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan terhina. Sebab itu berdoa ini sebenarnya wajib, muslimin muslimat. Sebagai hamba, kita wajib berdoa dan meminta kepada Allah sampai Allah murka. Allah sebut, dan orang yang sombong adalah orang yang tidak mahu berdoa, dan mereka akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan terhina. Jadi bila datang seruan ni 10 awal Zulhijjah ini, waktu mustajab doa ni, hari Arafah khusus yang disebut dalam hadis Nabi, sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah yang makbul doa. Kalau kita enggan juga berdoa, maksudnya kita tergolong di kalangan orang yang sombong. Dan orang yang sombong, Allah sebut dalam firman-Nya, akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan sangat hina. Allahu akbar. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, seterusnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ayyamid dunya ayyamul ash,
hari yang paling afdal di dunia ialah hari yang 10 Zulhijjah, yakni Ashra Zulhijjah, iaitu hari pertama, 10 hari pertama Zulhijjah. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab itulah ulama bincang, sebahagian mengatakan 10 terawal Zulhijjah ni lebih afdal daripada 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan itu dia dimuliakan kerana malam-malamnya, 10 malam terakhir. Tetapi 10 awal Zulhijjah ini dia dimuliakan 24 jam, siang dan malamnya. Sebahagian ulama dia mensyarahkan begini, 10 hari terakhir Ramadan itu malamnya dimuliakan dengan qiyamul lail dan siangnya dimuliakan dengan puasa. Tetapi 10 awal Zulhijjah ini segala amal kebaikan mendapat ganjaran pahala begitu besar. Dan saya sebenarnya bersyukur sangat untuk menyambut 1 Zulhijjah, iaitu start dan maghrib ni sampailah besok, saya diberi keperluan bersama dengan suami untuk menyantuni ibu. Sebab itu ramai juga orang yang balik besok. Ramai orang balik esok. Percayalah, ramai orang balik. Hari ni pun dah ramai orang balik. Saya baca komen-komen, Ustazah, saya balik 1 Zulhijjah, ambil cuti, balik menyantuni ibu dan ayah di kampung. Sebab nak dapat pahala berganda. Muslimin-muslimat, 10 awal Zulhijjah ni sebenarnya apa saja amal kebaikan, amal ibadah, amal soleh semua dapat ganjaran berlipat kali ganda, mendapat keberkatan. Dan sebagaimana hadis yang kita baca tadi, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya tidak ada hari yang lebih Allah suka untuk kita beramal soleh melainkan 10 awal Zulhijjah ni. Jadi siapa yang nak ambil peluang balik, nak menyantuni ibu ayah, ambil peluang dalam tempoh 10 Zulhijjah ni. Masya Allah. Tapi ramainya yang balik bila raya haji, okeylah, tapi baliklah dan 2 hari awal, sempatlah 10 terakhir ni. Kalau tak dapat balik kerana kerja, jadikanlah 10 Zulhijjah ini hari-hari yang sangat membahagiakan untuk ibu ayah. Sebab berbakti kepada orang tua ni pahalanya memang besar. Mungkin ambil peluang 10 Zulhijjah ini untuk hantar hadiah ke, untuk masukkan duit ke, kan, untuk belanja makan ke, buat kejutan food panda hantar ke rumah mak ayah ke, telefon setiap hari ke, kan, apa sajalah, minta maaf ke, kalau kita selama ni ada simpan rasa merajuk dengan mak ayah, inilah waktunya. Subhanallah. Ibadah apa? Ibadah memberi maaf kepada orang, ibadah memohon maaf kepada orang, hubungkan silaturahim, pergi berziarah, puasa, sedekah, zikir, baca Quran, apa sahaja amal ibadah. Semua. Bahkan amal soleh. Apa beza Ustazah amal ibadah, amal soleh? Sebenarnya hampir sama. Tapi nak mudah faham, kita sebut ibadah, kita bayangkan solat, puasa, sedekah, zikir, itu kan kita nampak sedang buat ibadah. Tapi amal soleh, muslimin muslimat, kita masak, itu amal soleh. Kita jemur kain, amal soleh. Kan bukan buat maksiat, dan itu buat kebaikan. Dan orang-orang yang bertanggungjawab je akan masak, akan lipat kain, akan ngemah rumah, itu amal soleh. Senyum, amal soleh. Menunaikan hajat orang, amal soleh. Kan? Apa lagi? Memudahkan beri laluan di jalan, amal soleh. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi tuan-puan sekalian, apa saja perbuatan baik, semua itu amal soleh. Yang penting buat niat kerana Allah. Okey, faham ya? Kalau yang kita tanya amalan apa yang, tapi ada amalan khususnya lah, kan? Contohnya puasa, apa sajalah muslimin muslimat. Okey. Kita sambung lagi. Nabi SAW bersabda, hari-hari yang paling afdal di dunia ialah hari-hari yang 10, iaitu 10 hari pertama Zulhijjah. Ditanya kepada baginda, tidak juga seperti hari tersebut walaupun berjihad pada jalan Allah. Ada sahabat bertanya, adakah ia lebih baik daripada berjihad di jalan Allah? Baginda menjawab, tidak juga seperti hari tersebut walaupun berjihad pada jalan Allah, melainkan sesiapa yang menutup wajahnya dengan tanah, iaitu ia mati syahid. Subhanallah. Nabi SAW bersabda, hari yang paling afdal di dunia ialah hari yang 10, iaitu 10 hari pertama. Subhanallah. Lepas tu sahabat bertanya, adakah melakukan ibadah pada 10 hari pertama ini lebih baik daripada berjihad? Nabi kata, ya, lebih baik daripada berjihad. Dan Nabi menyambung, kecuali mereka yang syahid. Kecuali mereka yang pergi berjihad, menang perang dan mereka itu syahid.
Ya, ada yang tulis anak-anak saya tak boleh balik tapi bagi duit, bagi belanja, buat video call. Okeylah, buat apa saja. Apa saja amal ibadah, amal soleh. Buat sebanyaknya 10 awal terawal ni. Kalau nak sedekah, sedekah hari-hari. Hari-hari sedekah. Berapa pun nilai. Jangan berlalu satu hari tanpa kita buat solat sunat. Jadi malam ini kita dah start dah. Sebelum tidur, buat solat sunat witir. Lepas tu bangun. Kena semangat sikit malam ni, bangun tahajud. Biarlah kemarin, 2 minggu lepas, 1 minggu, 1 bulan dah lepas daripada Ustazah, saya lepas daripada Ramadan hari tu sampai sekarang tak bangun-bangun malam. Sekarang ni lah semangat balik. Nekat malam ni bangun malam. Sebab mustajab, doa, berkat, berganda-ganda. Okey. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah. Ini kan ada satu kisah yang menceritakan tentang keadaan Sayyidina Sa'id bin Jubair. Sayyidina Ibnu Abbas berkata, apabila masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dia, yakni Sayyidina Sa'id, sangat bersungguh-sungguh beramal sehingga hampir-hampir dia tidak mampu melakukannya kerana terlalu banyak amal solehnya. Dan diriwayatkan daripadanya bahawa dia, Sayyidina Sa'id, berkata, jangan padamkan pelita kamu pada 10 malam bulan Zulhijjah. 10 malam terawal bulan Zulhijjah, beribadah telah mengagumkannya sehingga dia beribadah bersungguh-sungguh. Allahu Akbar. Okey, sekarang kita pergi secara sepintas lalu tentang amalan apa yang kita nak fokus. Tadi kita dah sebut dah secara umum. Yang pertama, berpuasa. Fadilat berpuasa secara umum sama ada pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah atau selainnya. Umumnya puasa adalah satu ibadah yang dapat mendekatkan diri seorang hamba taqarrub kepada Allah. Di samping fadilat yang sangat besar dan banyak sekali. Okey. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah. Pertama, puasa. Yang kedua, dijauhkan daripada api neraka. Subhanallah, doa dimakbulkan ketika berpuasa. Betul. Antara kelebihan kita berpuasa, puasa pula di bulan Zulhijjah. Saya terus jawab kepada yang tanya, boleh tak gabungkan niat? Jawapannya boleh. Boleh. Esok siapa yang nak berpuasa pada 1 Zulhijjah, malam ini terus berniat. Terus niatlah. Tapi kena niat. Boleh niat dah malam ni. Niat juga masa bersahur besok. Tapi dah boleh start niat dah malam ni. Tapi kena niat puasa fardu dulu. Puasa qada dulu. Kita boleh gabungkan sahaja bahasa Melayu pun boleh lah. Kan? Sahaja aku berpuasa pada esok hari, puasa qada fardu Ramadan, ataupun puasa kita sebut puasa nazar ke, itu puasa fardu lah tu, puasa nazar ataupun puasa qada. Subhanallah, saja aku berpuasa qada Ramadan ataupun nazar, dan puasa sunat. Boleh sekalikan macam tu, dan puasa sunat Zulhijjah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Jadi jelas ya. Saya tak kupas lanjut tu mana lebih afdal, Ustazah, macam mana. Jadi boleh. Boleh gabung. Kalau siapa tanya boleh tak gabung, boleh. Ramai yang tanya soalan tu. Lepas tu start maghrib tadi sampailah binatang korban kita dikorbankan bagi orang yang berniat melakukan korban, walaupun tak bayar lagi, tapi niat nak buat korban, cuma tak uruskan lagi, tak bayar je lagi, tak uruskan je lagi. Jadi muslimin muslimat, kita dah disarankan, bukan wajib ya, tapi sangat-sangat dituntut, jangan potong kuku, jangan potong apa-apa bulu, termasuklah semua bulu ketiak ke, bulu ari-ari ke, misai ke, janggut ke, apa-apa bulu di badan jangan dipotong. Antara sebabnya adalah bila tiba hari raya Aidul Adha nanti, bila saat binatang korban kita telah disembelih, subhanallah, kan binatang korban itu kan akan dibangkitkan di mahsyar kelak, kuku, bulu, bahkan tanduknya akan menjadi saksi kita. Jadi bila binatang korban kita itu dikorbankan, kita pun masa itulah barulah menyucikan diri. Macam kita ni refresh, kita jadi fresh. Jadi 10 hari ni tahan dulu. Walaupun rasa macam rimas, rambut pun macam dah panjang, kuku pun ni rasa rimas, sabar. Bila binatang korban kita dikorbankan, kita pun potong-potong, barulah kita akan merasakan kita sedang menyuci dan membersihkan diri kita dan membuang kotoran-kotoran tu. Umpama kita sedang dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Tapi ada yang tanya, Ustazah, saya buat ibadah korban luar negara dan tak tahu binatang korban saya tu disembelih hari pertama ke hari kedua ke hari ketiga ke hari keempat. Jadi kita pertama boleh tanyalah yang pihak pengurusan, binatang korban saya dijangkakan akan disembelih pada hari apa? Kalau dijawab pada hari pertama, jadi hari pertama tu kita dah boleh lah, kita buat anggaran. Kalau yang mengurus kata tak boleh nak agak, kita bolehlah tangguh pada hari kedua, ketiga ataupun keempat tu. Barulah kita potong. Tapi sebenarnya insya-Allah pada hari pertama tu dah selesai. Okey, faham ya muslimin muslimat? Doa dikabulkan ketika berpuasa. Sebab tu dituntut kita berpuasa ni daripada esok sampailah 9 Zulhijjah. Fadilat puasa pada hari Arafah, subhanallah, daripada Sayyidina Abu Qatadah Sunni Nabi SAW bersabda, puasa pada Arafah aku mengira semoga Allah mengampunkan dosa setahun sebelum dan selepasnya. Okey, ini adalah hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Di antara kelebihan berpuasa pada hari Arafah, ini bagi orang yang bukan menunaikan haji lah. Orang yang bukan menunaikan haji, orang yang menunaikan haji dia buat ibadah wukuf. Kita yang tak menunaikan haji, maka kita berpuasa sunat hari Arafah, yang mana kelebihannya Nabi SAW bersabda, Allah akan mengampunkan dosa setahun sebelum dan setahun selepas. Setahun selepas dan tahun selepas. Setahun akan datang dan setahun sebelum. Jadi Allah akan ampunkan dosa kita selama 2 tahun, yang sebelum dan yang akan datang. Yang sebelum dan akan datang, yang dah lepas, yang selepas, yang dah lepas, setahun yang lepas, tahun lepas dan tahun akan datang. Allahu Akbar. Kelebihan puasa 9 Zulhijjah. Dalam riwayat lain daripada Sayyidina Abu Qatadah juga, Rasulullah SAW ketika tanya tentang puasa hari Arafah, baginda menjawab, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Okey, kita tengok. Okey, niat puasa macam mana? Oh, puasa gabung. Niat je puasa, sahaja puasa sunat Zulhijjah. Saja puasa sunat Zulhijjah. Puasa sunat. Saja puasa sunat Zulhijjah. Oh, banyak soalan-soalan . Okey, muslimin muslimat. Kalau nak puasa sunat, nak niat gabung, kena depan puasa qada dulu. Sahaja puasa qada Ramadan ataupun puasa fardu Ramadan, puasa qada fardu Ramadan, ataupun mungkin ada yang nazar jadi puasa wajib, dan puasa sunat Zulhijjah kerana Allah. Orang yang uzur, makruh, boleh potong, makruh. Bulu-bulu, kuku, rambut semua tu boleh potong, tapi makruh. Macam tu. Muslimin muslimat yang tanya, wanita yang uzur semua boleh buat, kecuali semua ibadah boleh buat, kecuali apa? Yang berkaitan dengan masjid, masuk masjid, iktikaf dan sebagainya. Yang kedua, kecuali apa? Dan semua yang berkaitan dengan Al-Quran. Maksudnya wanita uzur sebenarnya boleh buka tafsir Al-Quran dan terjemahan, tapi pastikan terjemahan tu sama ataupun lebih banyak. Jangan tak boleh yang terjemahan kurang daripada ayat Quran. Tapi biasa kalau kita baca Al-Quran dan ada terjemahan tu, memang terjemahan tu sama banyak ataupun lebih. Okey, buka Al-Quran, baca terjemahan, jangan baca Al-Quran. Tapi walaupun uzur, kita boleh baca ayat-ayat yang jadi kelaziman kita. Surah Al-Fatihah kita boleh baca, 3 kul kita boleh baca, ayat kursi kita boleh baca, niat zikir, niat doa dan niat zikir. Apa-apa surah yang kita jadikan doa. 3 kul doa ke? Memang 3 kul. Subhanallah. Contohnya Qul Huwallah, itu memang disebut berkenaan dengan 30 juzuk Quran tu. Tak apa, kalau saya jelaskan tu jadi panjang, tapi saya pernah jelaskan baru ni dalam satu ceramah di Sarawak tu. Nabi SAW bersabda, telah turun kepadaku 2 surah perlindungan yang tidak ada setara dengannya. Maksudnya tidak ada perlindungan yang lebih baik pada 2 perlindungan ni. Qul a'udzu bil falak dan qul a'udzu bi rabbin nas. Okey. Roronoa Kimi tanya apa hukum lelaki pakai baju fit, sebab banyak kali sangat diulang, macam dia nak sangat saya sentuh sikit. Lelaki pakai baju fit, nampak bentuk badan, nampak sekian-sekian, sekiranya menaikkan syahwat orang yang memandang, maka hukumnya kita sebut beginilah, hukumnya berdosa. Ataupun dia sebab
macam ni ya. Pakai baju ketat ni sama ada perempuan atau lelaki dilarang. Subhanallah. Kerana keduanya boleh menaikkan syahwat dan membawa fitnah. Oh, lelaki pun. Cuba tengok komen-komen pada lelaki yang pakai baju ketat, nampak ketat-ketat badan, baju fit. Tapi kalau pakai baju fit, macam baju kemeja yang fit tu, tak adalah sampai naik syahwat. Kan ada baju-baju sekarang kan baju fit kan, muslimin-muslimat. Sebab tu kadang saya nak cari baju encik suami, baju kemeja, dia memang ada baju fit. Ini yang fit betul-betul, nampak body. Cuba tengok komen. Banyak komen lucah, muslimin-muslimat. Banyak komen tak senonoh. Gambar-gambar tu dijadikan untuk bahan melepaskan hawa nafsu dan sebagainya. Jadi, mesti sama ada nipis ke fit ke. Tapi kalau sekadar, kita susahlah nak ukur ya. Kalau kita kata perempuan tak boleh jarang, lelaki pun sama. Perempuan tak boleh ketat, lelaki pun sama. Zaman sekarang tak kira, kalau tak zaman Nabi Lut, tengoklah lelaki tertarik pada lelaki. Sebab itu lelaki pun kena jaga batasan pemakaian. Sebab lelaki boleh menyebabkan nafsu lelaki dan nafsu perempuan boleh terangsang. Okey, Kak, okey, ya dek. Kak, kalau singlet macam mana? Singlet, pakai singlet je. Tu. Sebab itu muslimin-muslimat, bila saya pergi kursus, bukan saya bagi kursus ya, saya dengar kursus haji ni, masa di wukuf di Arafah, lelaki ni eloknya tutup. Janganlah nampak badan duduk sekian-sekian. Sebab memang berlaku dalam situasi haji, situasi melakukan ibadah, mereka yang meluahkan terangsang dan sebagainya, melihat kaum-kaum lelaki pakai bawah je, bahagian atas. Adalah tu cerita. Tak apa, panggil Kak. Sukalah saya. Sebab TikTok ni ramai anak muda. Panggil saya Kak. Boleh? Akak, Kak, boleh. Tak apa. Okey, rasa muda sikit kan. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, apakah beza takbir mutlak dan takbir muqayyad dan waktu bila dibaca? Okey, soalan, sahihkah hadis terhapus 2 tahun dosa? Oh, tapi kenapa tadi ni ya? Okey, berkenaan dengan hadis, minta maaf ya, hadis terhapus 2 tahun dosa jika berpuasa 9 hari pertama Zulhijjah. Hadis yang berkenaan dengan tahun sebelum dan selepas itu dikatakan tarafnya dhaif. Jadi tadi tu sebab kita tengok footnote di sini. Jadi taraf hadis yang berkaitan dengan dosa diampunkan sebelum dan selepas itu, hadisnya adalah bertaraf dhaif. Subhanallah, walau bagaimanapun, Masya Allah, kena cek balik lah ni. Sebab tadi saya tengok, okay, okey, ada ahli sunnah wal jamaah, kalau cek mana-mana jabatan mufti, kita tidak boleh menolak hadis dhaif. Hadis dhaif tak boleh ditolak ya. Ia tetap hadis, cuma perawinya ada lemah. Hadis dhaif ni tidak boleh dijadikan sandaran hukum. Faham ya? Sandaran hukum untuk menjatuhkan satu perkara wajib, haram, makruh, sunat, tetapi untuk menggalakkan amalan, fadail amal. Macam hadis ni lah kan, siapa yang berpuasa pada hari Arafah akan diampunkan dosa setahun sebelum dan selepas. Jadi ia adalah hadis dalam, boleh diambil sebagai fadail amal untuk menguatkan ataupun memberi semangat untuk beramal. Muslimin muslimat, subhanallah, Allahu Akbar. Tapi kelebihan berpuasa pada 9 Zulhijjah hari Arafah ni memang ada kelebihannya, memang dituntut, memang besar. Makasih dik. Kalau puasa esok Jumaat kena puasa. Okey, ni boleh potong malam ni. Sebenarnya malam ni tak boleh dah. Yang pasal potong kuku tu start dah maghrib tadi 1 Zulhijjah. Dah start. Tak apalah, tahanlah diri ya, tak boleh potong. Tapi kalau sampai timbul fitnah, kuku kita kebetulan dah sebulan tak potong, tiba-tiba baru tahu, alamak hari ni jadi kalau sampai dah timbul fitnah kan, panjang sangat, sebab dia makruh. Dengan niat supaya lari daripada fitnah, insya-Allah mudah-mudahan kita tetap dapat pahala tu lah. Potong sekadarnya.
ruginya tak boleh puasa. Tak rugi. Wanita yang haid redha dengan ujian Allah, hati tetap niat, ya Allah, kalau boleh solat ni, puasa ni, kalau boleh solat ni, baca Quran ni, insya-Allah dapat pahala. Dapat pahala. Yang penting niat kita memang nak buat sungguh-sungguh, tapi terhalang dan kita redha, dapat pahala sebab kita sabar dan redha. Kemudian muslimin muslimat, wanita uzur, zikirlah banyak mana pun, subhanallah beribu kali, tak ada masalah. Zikirlah la ilaha illallah. Kita dah baca hadis Nabi tadi, yang mana Nabi bersabda, pada 10 awal Zulhijjah ini, perbanyakkanlah tasbih subhanallah, takbir Allahu Akbar, tahmid Alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah. Nak ulang beribu kali pun tak ada masalah. Tak ada larangan sedikit pun bagi wanita yang haid ke, wanita yang nifas ke, wanita yang tidak suci. Ustazah, macam mana nak niat korban? Ustazah, tadi saya dah start puasa, sah ke? Sah. Kenapa tak sah? Puasa sunat hari Khamis. Hari ni kan Khamis, esok Jumaat. Sah. Banyakkan sedekah, semua tu boleh. Beri salam dapat pahala, jawab salam dapat pahala, senyum dapat pahala. Jangan senyum pada yang bukan, yang boleh datang fitnah. Buat baik bagi ni, belanja orang makan dapat pahala, belanja orang buka puasa dapat pahala, telefon gembirakan ibu bapa dapat pahala. Apa saja amal soleh, amal ibadah 10 awal Zulhijjah ini dituntut dan semuanya digandakan pahala. Esok ajak nak puasa tapi ada jemputan kenduri, gano tu. Ya, dia memang ada hadis Nabi, ya, dalam kitab Adus Salihin pun ada, siapa yang berpuasa, maksudnya puasa sunat, sama ada dia teruskan puasa pun boleh, dan dia pergi dan mendoakan orang yang menjemput, ataupun dia berbuka untuk meraihkan orang yang menjemput. Boleh, dua-dua Nabi kata boleh buat. Macam itulah. Kita puasa ikut tarikh tanah air. Ya, betul. Kita puasa ikut tarikh tanah air, bukan ikut Arab Saudi, bukan ikut Mekah Madinah. Sebab kita memang kena ikut anak bulan di negara kita. Tak boleh ikut anak bulan negara orang lain. Tak boleh. Waktu solat kita pun berbeza. Ustazah, boleh pakai inai? Okey. Dah, kita dah. Amalan ada yang baru masuk kot. Kita dah sebut amalan detail. Banyakkan berzikir dan mengucap tasbih, takbir, melakukan ibadah korban pada hari Adha 10 Zulhijjah dan hari Tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Okey. Lagi subhanallah, Allahumma salli. Kita dah nak habis ni mendirikan solat sunat Idul Adha, bertakbir. Jadi zikir-zikir dan doa khusus pada alim ulama susun, ada zikir-zikirnya. Itulah dia muslimin muslimat. Okey, Ustazah tolong bagi